Baik. Dari aspek lain, orang yang menggunakan dalil ini, dalil tadi sebagai dalil untuk mengisbatkan Tuhan atas langit, dia pakai dalil riwayat pertanyaan Nabi, aina Allah, di mana Tuhan tu? Dan jawapan yang diberikan oleh Jariyah ni, fis sama, menurut salah satu daripada riwayatnya tu. Hak jenis cakap ni fis sama, bukan jenis tunjuk, fis sama ni, di langit. Lalu mereka ini atas jawapan tadilah mereka menyatakan Tuhan itu berada di langit. Kerana Nabi mentakrir, mengesahkan perempuan ini mukminah, perempuan mukmin, maka Nabi kata boleh bebas dia. Nabi mengesahkan, dia kata. Sebab itu jawapan yang disebut tadi itu betul, sehingga Nabi mengesahkan dia mukmin, sebab dia kata Tuhan tu ada atas langit. Baik, kalau kita teliti hadis ni, cuba nak dikaitkan dengan ayat Al-Quran. Ayat mana? Ayat yang selalu orang sebut, summastawa alal arsy, kemudian Tuhan itu beristiwa di arasy. Ayat tadi secara zahir memberi faham, pertama sekali Tuhan itu ada tempatnya, di mana? Di arasy. Yang kedua, Tuhan buat apa situ? Tuhan duduk, yang namanya istiwa. Istiwa ni bahasa kita seperti raja duduk atas singgasana dia tu. Jadi dua perkara persamaan dengan makhluknya, bertempat dan duduk situ, berkedudukan dengan kedudukan istiwa tadi tu. Sudah saya jelaskan dulu prinsip Ahlus Sunnah dalam perkara ini. Pertama sekali, ayat-ayat seperti ini mereka anggap sebagai ayat mutasyabihat, ayat yang ada kesamaran dalam mensifatkan Tuhan, yang ada keserupan dengan makhluk. Sikap mereka ada dua je. Satu, mereka namakan sebagai tafwid, mereka serah maknanya kepada Allah. Makna zahir itu, iaitu yang melibatkan tempat, yang melibatkan cara duduk gitu ni, mereka kata makna tu memang kita faham, tapi dalam hubungan dengan Allah, bukan itu yang dikehendaki. Apa yang dikehendaki tidak tahu. Itu orang panggil tafwid, serah perkara maksud sebenar ayat itu kepada Allah. Ini pegangan siapa? Pegangan as-salafus salih, golongan orang-orang Islam yang terdahulu, pemuka-pemuka ulama yang terdahulu. Adapun pegangan al-khalaf, tokoh-tokoh para ulama yang terkemudian ni, mereka cuba mentakwilkannya, kalau kita nak pakai perkataan takwil, atau menafsirkannya. Tak salah juga perkataan itu. Lalu mereka mengambil salah satu di antara makna-makna yang lain yang ada juga pada ayat itu. Ayat tadi itu di banyak makna, banyak. Maka dia diambil makna lain yang tidak bertentang dengan dasar-dasar akidah tadi. Mereka tidak ambil makna yang segera mari itu. Bila kita sebut segera, bila kita sebut perkataan duduk ni, memang otak kita tak mari benda lain dah, memang pattern duduk lah. Duduk guna-guna tak kisah, kaki naik ke atas ke, duduk posil lah ke, tapi duduk. Jadi otak kita disebut duduk, kita mari gitu lalu, suatu keadaan orang duduk. Jadi ini salah satu makna yang derah, yang cepat mari, makna dekat dipanggil. Tapi dalam bahasa Arab mereka ni kaya bahasa. Sesuatu perkataan itu kadang-kadang ada 3-4 makna. Jadi orang yang mentakwilkan ayat tadi mengambil makna-makna lain yang sesuai dengan kelayakan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka antara makna-makna lain yang duduk di bawah perkataan istiwa tadi itu, iaitu qahara ataupun istaula, menguasai. Lalu mereka kata, kalaulah Allah menguasai arasy, dan arasy itu makhluk yang terbesar, maka yang lain itu sudah tentu lebih-lebih lagi. Kalau arasy pun dikuasai Allah, dunia ni lebih-lebih lagi lah. Dia panggil apa ni, aulawiyat, aula, kias aula. Kalau hak bawah, hak atas sekali dikuasai, anak buah lebih-lebih lagi. Bahasa mudah gitu. Jadi itu prinsip yang dipegang oleh kelompok-kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada di antara mereka itu yang memahami makna-makna yang zahir, yang telitah tadi itu. Tak ada. Jadi
Ada kelompok yang memahami seperti itu. Ada orang jenis pekat, ada orang jenis cair. Orang jenis pekat memang Tuhan tu ada atas langit dengan duduk gitulah. Orang cair sikit, Tuhan tu ada atas langit mana tak tahu. Tapi atas langit lah. Dia cair separuh. Tapi tepat tetap ada atas langit. Guna-guna waktu dah nak fikir, tapi tetap bertempat. Ni air teh cair panggil teh ceruk. Dak pekat air teh dia. Pekat tu dua-dua ya. Tepat selagi, duduk selagi. Dia pakai zahir belaka. Ni hak duduk dia dah. Itu yang layak bagi Allah. Dia sebut yang layak bagi Allah. Tapi tepat tetap ada. Dia panggil teh ceruk. Teh ceruk. Ini bahasa saya dah. Istilah saya. Ahlussunnah menafikan dua-duanya sekali. Tempat pun mereka nafi, kaifiat pun mereka nafi. Mereka serah urusan itu kepada Allah. Itu pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi mengenai hadis tadi, orang yang menerima hadis tadi lalu nak dikaitkan dengan ayat itu, hadis itu sebut fis sama. Apa makna fis sama? Fi ni dalam bahasa Arab dia panggil zaraf. Ada dua, sama ada zaman atau makan. Fi dengan makna pada tahun, pada tahun tu, pada tahun ni, dia panggil zaraf zaman, menunjukkan masa dalam tahun. Fi sab'inat dalam sekitar tahun 70-an. Fi juga dengan erti di dalam. Orang panggil zaraf makan, orang panggil dalam. Jadi jawapan perempuan tadi fi sama berarti Tuhan itu duduk dalam langit. Baik. Macam mana dengan ayat tadi alal arsy, di atas arasy? Ini dalam langit, nak siku guna. Orang-orang yang cuba nak mensabitkan Tuhan atas langit, dia terpaksa takwil fi tu dengan makna ala. Jadi hak peliknya guna. Ini atas penelitian ulama. Saya hanya menukilkan kembali apa yang sudah dihurai oleh ulama. Bukan saya ke baru, saya nak nukil balik, nak curah semula. Mungkin tuan-tuan dah nak baca kitab Arab, tuan-tuan jangan dengar, saya curah semula sini. Tu je sebenarnya. Jadi para ulama yang meneliti tentang hujah yang dipakai oleh kelompok ini, dia kata pelik. Alal arsy itu mereka tak boleh takwil. Mereka nak pegang zahir gitu. Hadis ni mereka terpaksa takwil fi sama, mereka tak pakai fi tapi alas sama, atas dari langit itu. Padahal orang yang berdalil dengan dalil ni, dia marah sangat orang takwil alal arsy tadi tu takwil. Padahal dia nak mensikukan hadis dengan ayat tadi pun, dia kena takwil perkataan tu fi dengan makna ala. Tu orang kata pelik, canggung. Orang panggil canggung. Dia kata orang tak boleh, dia buat tak apa. Gitu bahasa mudah. Inilah kritikan ulama terhadap pendalilan dengan hadis ni. Sebab kalau disebut fis sama, dalam langit maksudnya. Kalau sebut dalam langit, apa yang ada di langit? Apa yang ada di langit? Yang ada di langit itu sama ada jirim-jirim yang zahir, seperti bintang-bintang, planet-planet dan macam-macam lagi lah. Hak tu hak yang zahir, fizik. Yang tidak fizik, riwayat hadis menyebut di langit ini dipenuhi dengan malaikat. Tidak lepas 4 jari, ada, mesti ada malaikat. Dadang lepas 4 jari jaraknya. Dah, kalau langit penuh dengan malaikat, nak berebut situ, nak celah-celah tu ke mana? Jadi orang yang nak berdalil dengan hadis tadi, perkataan fi sama daripada kata-kata jariah tadi tu, berdasarkan riwayat ni, mereka terpaksa tukar fi dengan mana ala. Maksudnya takwil juga ke mana-mana pun. Tapi ia marah orang takwil, ia pakar. Ni kita pelik. Orang panggil cakap tak serupa bikin. Orang panggil Ini sebenarnya saya hanya menukilkan kalam ulama.